Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dan mempunyai peraturan tertinggi yang merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Merujuk kepada negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini adalah setiap rakyat warga negara yang menetap di negara ini, mereka mempunyai hak dalam memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin yang akan mentadbir negara ini. Sistem demokrasi berparlimen ini di bawah pentadbiran Raja Berparlimen dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Setiap rakyat diberi kebebasan untuk mengundi dan memilih pemimpin yang bertanding. Perkara ini dilakukan pada 5 tahun sekali. Di antara negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini adalah negara Afrika, India, Australia, Indonesia dan negara Malaysia. Sebelum memilih pemimpin di negara Malaysia ini perlu melalui satu fasa di mana pilihan raya diadakan selama 60 hari selepas sahaja pembubaran Dewan. Tambahan pula, terdapat kelayakan calon mengundi dan terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi seseorang itu layak untuk mengundi di dalam mana-mana pilihan raya dan perlu mematuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, warga negara dan mereka yang telah lama bermastautin di negara Malaysia. Yang kedua, seseorang individu tidak berumur lebih kurang daripada 21 tahun semasa hari penamaan calon. Yang ketiga, seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia. Dan yang keempat, tidak hilang kelayakan. Pada pandangan pengkaji, usia 18 tahun di Malaysia ini pada masa kini seharusnya tidak diteruskan kerana masih ada lagi perkara yang perlu dititik beratkan sebelum melaksanakan cadangan melibatkan belia dalam proses pilihan raya. Terdapat beberapa sebab mengapa pengkaji tidak bersetuju dengan melibatkan belia 18 tahun di Malaysia ini turut serta. Antara sebabnya adalah belia di Malaysia ini kurang pendedahan dengan ilmu politik yang menjurus kepada pilihan raya. Perkara ini sangat membimbangkan jika mereka tidak tahu tujuan sebenar mereka untuk mengundi. Tambahan pula, pada seusia ini mereka mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Contohnya, jika ahli politik memberi bantuan lebih banyak dari ahli politik yang lain, misalnya dengan memberi sumbangan, perkara ini juga mempengaruhi undi dalam proses pilihan raya. Kerana mereka sudah beranggapan bahawa calon pemimpin yang memberi bantuan ini lebih banyak adalah lebih baik berbanding dengan calon yang lain. Hal seperti ini tidak boleh berlaku dan perkara ini juga tidak boleh disalahkan kepada golongan belia. Hal ini, mereka masih lagi kekurangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan pilihan raya. Di samping itu, pendedahan awal kepada mereka juga tidak diperkukuhkan lagi walaupun dalam mata pelajaran sejarah ada menyentuh berkenaan dengan proses pilihan raya. Perbezaan ini boleh dilihat dengan negara luar di mana pelajar perubatan di Amerika Syarikat ini mereka lebih cenderung untuk bersikap liberal dalam politik berbanding dengan orang dewasa disebabkan cara pemikiran yang berbeza dan rasional dalam menilai sesuatu isu politik. Manakala negara Bangladesh, kegiatan politik pelajar mempunyai kesan serius ke atas pengurusan institusi, sistem pendidikan, pembangunan negara dan perniagaan negara. Di Korea Selatan pula, pelajar yang radikal organisasi sayap kiri berkecenderungan untuk menyertai aktiviti protes, seterusnya mempengaruhi keputusan kerajaan dalam sesuatu polisi negara. Perkara ini berbeza dengan negara kita. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan dengan negara luar dan ini amat ketara di mana belia di negara kita masih disebut lagi tidak matang berbanding dengan belia di negara lain. Isu yang dibangkitkan dengan melibatkan belia 18 hingga 21 tahun dibenarkan mengundi telah memanggil ramai pihak untuk memberi kritikan dan tidak juga lupa ada respon yang baik. Belia yang berumur 18 tahun ke atas ini akan dijangka dapat menunaikan tanggungjawab mereka dengan membuat undian pada 1 September tahun 2022. Kita sasarkan by mid next year, tapi kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mempercepatkan proses tu. Sebagai makluman, sebagai contoh, bila seseorang pengundi itu didaftarkan sebagai pemilih,
kita terpaksa melihat address dia untuk menentukan lokaliti beliau. Lokaliti ni juga akan menentukan di mana dia akan mengundi. Okey. Sebagai contohnya, kita telah buat secara manual. Ya, sistem belum ada, undang-undang pun belum dilaksanakan, tapi di pihak SPR, pihak sekretariat telah membuat secara manual. Kita telah selesaikan lebih daripada 2 juta orang pengundi yang kita akan jangka menjadi pengundi Namun, baru. proses melibatkan belia yang berumur 18 tahun dan ke atas ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, kerana pada usia yang muda ini mereka belum ada rasa minat untuk melibatkan diri dalam pendemokrasian. Perkara ini juga ada dinyatakan oleh sebahagian pihak berkenaan dengan minat dan pengetahuan golongan muda berkenaan dengan pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya ini ada meminta bantuan dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana pihak ini merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam kurikulum pelajar dan menyimpan data-data pelajar. Namun tidak ada data yang empirik berkenaan dengan pengetahuan, sikap, minat, kesedaran dan sumber informasi berkenaan hal ini. Secara kesimpulannya, undi 18 ini membawa satu tanggapan yang baik dan satu tanggapan yang kurang baik kepada golongan anak muda yang tidak bersedia dengan sistem pendemokrasian dan mereka masih lagi kurang pendedahan ilmu berkenaan dengan pendidikan politik.